Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita rakamlah untuk cikgu masukkan dalam YouTube. Lama dah tak masuk dalam YouTube. Okay, so pada hari ini kita akan melihat pada termokimia. Daripada partisipan ni ada 12 orang termasuk cikgu. So ada 11 orang lah, sama je dengan kehadiran semalam 11 orang. Maksudnya 4 orang tu missing. Missing in action ni. Aduh, tak apalah. Buat macam mana. Okey, so termokimia melibatkan perubahan tenaga, iaitu tindak balas kimia yang melibatkan perubahan tenaga yang dipanggil eksotermik dan juga endotermik. Okey, tindak balas eksotermik adalah tindak balas kimia yang membebaskan tenaga ke persekitaran, di mana campuran tindak balas menjadi panas dan suhu persekitaran akan naik. Suhu sekitaran tu maksudnya mungkin suhu bekas lah. Tindak balas yang kita jalankan, mungkin kita gunakan tabung uji ataupun tabung didik, ataupun mungkin kita gunakan bika. So suhu sekitaran tu bila awak rasa saja bekas tersebut, akan ada rasa panas. Rasa panas. So itu adalah tindak balas eksotermik. Bila rasa panas, maksudnya tenaga haba itu dibebaskan. Bagi tindak balas endotermik, adalah tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran, campuran tindak balas menjadi sejuk, suhu persekitaran turun. Bila awak rasa bekas ataupun sekitaran, awak akan rasa sejuk. Kenapa? Sebab kulit yang menyentuh bahan tersebut, haba daripada kulit diserap masuk ke dalam bekas tersebut. Itu kita kata tindak balas endotermik. Ekso dan endotermik. Termik itu terma. Terdapat perbezaan tenaga antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas yang diwakili dengan delta H. Delta H. Delta H sama dengan haba hasil tindak balas ditolakkan dengan haba bahan tindak balas. Perubahan haba ataupun delta H ini diwakili dengan haba hasil tindak balas ditolakkan dengan haba bahan tindak balas. So kalau haba hasil itu lebih tinggi, maksudnya awak akan dapat tanda positif. Nilai positif. Kalau haba hasil itu rendah daripada haba bahan tindak balas, awak akan dapat tanda negatif. Okey, perubahan arah tenaga bahan dan hasil tindak balas ditunjukkan oleh gambar rajah. Gambar rajah aras tenaga. Gambar rajah aras tenaga. Okey. Bagi tindak balas eksotermik, di mana haba dibebaskan, tenaga hasil tindak balas adalah lebih rendah daripada tenaga bahan tindak balas. Maka haba hasil tindak balas lebih rendah pada haba bahan tindak balas, maka delta H-nya adalah negatif. Ingat tu eksotermik tandanya adalah negatif. So ini adalah contoh gambar rajah aras tenaga, iaitu bahan tindak balas tu ditulislah dengan bahan tindak balas. Contohnya tindak balas antara zinc dan juga kuprum sulfat. So Zn tambah CuSO4, so dia membebaskan haba, so membentuk kuprum dan hasil tindak balas ni kuprum dan zinc sulfat. Contoh dia lah. Kemudian delta H ni yang telah awak kira dapatlah negatif berapa kilojoule per mol. Ini contoh je lah. Okay, bagi tindak balas endotermik di mana haba diserap, tenaga hasil tindak balas lebih besar daripada tenaga bahan tindak balas. So gambar rajah aras tenaga ni akan jadi lain lah bentuk dia. So kalau perasan bahan tindak balas tu berada di bawah, hasil tindak balas berada di atas. Kenapa? Sebab haba hasil tindak balas tu adalah lebih tinggi daripada haba bahan tindak balas. Okey, sampai situ okey, boleh? Gambar rajah aras tenaga ini yang membezakan antara tindak balas kimia biasa dan juga tindak balas termokimia. Disebut tindak balas termokimia, persamaan tindak balas termokimia, dia ada persamaan kimia dan juga ada delta H. Okey, so ini secara rumusannya bagi eksotermik dan juga endotermik. Haba, suhu persekitaran, jumlah tenaga, delta H dan gambar rajah aras tenaga. Gambar rajah aras tenaga. Gambar tu tak betul tu. Tak ada paksi Y, tak ada paksi Y untuk eksotermik. Okey, beres? Ada soalan? Ada soalan terus tanya? Tak ada.
Tak ada, kita sambung lagi sebab cikgu ada lebih kurang berapa slide ni. 15 je lah, 15 je. Okey, tindak balas endotermik contohnya tindak balas haba terhadap garam karbonat, tindakan haba terhadap garam nitrat. Okey, ini adalah contoh tindak balas antara gas hidrogen dan juga gas klorin menghasilkan hidrogen klorida. Menghasilkan klorida. Tu gambar raja tu adalah gambar raja aras tenaga bagi tindak balas eksotermik. Yang delta H diberi negatif 184 kilojoule. Okey, tindak balas antara gas hidrogen dan gas klorin adalah tindak balas eksotermik. Kemudian terdapat peningkatan suhu dalam campuran. Itu disuruh terangkanlah tentang gambar raja aras tenaga. Okey. Kemudian persamaan termokimia yang terlibat, zinc bertindak balas dengan 2 mol asid hidroklorik menghasilkan zinc klorida dan juga gas hidrogen. So delta H dia adalah negatif 126 kilojoule. 126 kilojoule. So inilah kita kata persamaan termokimia. Yang membezakan dengan persamaan kimia adalah dia ada delta H. Dia ada delta H. Mesti beritahu dia. Delta H berapa? Negatif tu menunjukkan tenaga haba itu telah diserap. Tenaga itu telah diserap. Okay. Itu juga dengan tindak balas antara nitrogen gas dan oksigen gas menghasilkan nitrogen oksida. Delta H dia positif 225 kilojoule. Okay. So aplikasi bagi tindak balas endotermik dan eksotermik ini adalah pad panas dan juga pad sejuk. Okey, so tindak balas eksotermik, haba dibebaskan. Daripada mana datangnya haba, sama juga tindak balas endotermik, iaitu haba diserap, ke mana perginya haba. So ini dia adalah satu cara untuk ingat bagaimana tindak balas endotermik dan juga eksotermik. Contohnya endo tu maksudnya N tu adalah untuk enter. Enter tu masukkan haba diserap, serap. Bila haba diserap, dia memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Manakala bagi tindak balas eksotermik, dia membebaskan haba, dia bentuk hasil yang baru. Dia bentuk hasil yang baru. Okey, ini adalah penerangan latihan biasa. Haba tindak balas delta H adalah perubahan tenaga suatu tindak balas kimia. Di mana bagi delta H, tenaga pemecahan ikatan ditambahkan dengan tenaga pembentukan ikatan, di mana tenaga diserap adalah positif 678 kilojoule, tenaga dibebaskan negatif 862 kilojoule, maka delta H bila tambah kedua-dua ni, dia meninggalkan ataupun haba yang terlibat, perubahan haba yang terlibat adalah negatif 184 kilojoule. Maka persamaan termokimia yang terlibat adalah negatif 184 kilojoule. Dia tanda negatif, maksudnya eksotermik ke endotermik kalau negatif. Okey, bagi penentuan perubahan haba, Q sama dengan MC theta, unitnya joule di mana M merupakan jisim, C adalah muatan haba tentu, manakala theta adalah perubahan suhu. C, muatan haba tentu ni kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilo bahan tersebut sebanyak 1 darjah Celsius. Awak dah pernah jumpa muatan haba tentu ni dalam mata pelajaran fizik. Dalam mata pelajaran fizik awak gunakan berapa? 4,200 tak? Betul tak? Ingat lagi tak? Muatan haba tentu yang digunakan dalam fizik. Tapi untuk kimia kita gunakan kita tak gunakan 4,200, kita gunakan 4.2. Kita gunakan 4.2, cuma unit ialah berbeza. Kilojoule per mol per degree Celsius. Okey, so ini adalah anggaran. Kenupatan aqueous, kenupatan air 1 gram per sentimeter padu. 1 sentimeter padu atau aqueous punya jisim 1 gram. So dia bagi awak, contohnya dia bagi 100 gram. Dia bagi 100 cm padu, automatik awak akan menggunakan 100 gram. Sebab kita anggap ketumpatan air adalah 1 gram per cm padu. Itu anggapan kita lah, anggapan. Okey. Kemudian C, muatan haba tentu 4.2 joule per gram per degree Celsius.
bahan kimia dalam bentuk pejar digunakan tidak membebaskan ataupun menggunakan haba. Itu kita anggap anggapan kita. Anggapan kita. Okey. So nilai muatan haba tentu sama ada 4.2 joule kilo 4.2 kilojoule per gram per degree Celsius ataupun 4,200 joule per kilogram per degree Celsius. Okey, so kita gunakan nilai muatan haba tentu kita adalah 4.2. 4.2. Okey, ini contoh perhitungan. Perhitungan perubahan haba melibatkan isi padu larutan dan suhu saja, dan dia melibatkan persamaan termokimia. Okey, so untuk perubahan haba kita gunakan rumus Q sama dengan MC theta. Okey, so contohnya di sini adalah 25 cm padu larutan natrium hidroksida dicampurkan kepada 50 cm padu asid hidroklorik. Suhu berubah daripada 30 darjah Celsius kepada 45 darjah Celsius. Kira perubahan haba yang berlaku. C 4.2 joule per gram per degree Celsius. Ketepatan larutan 1 gram per cm padu. So di sini bila kita campurkan larutan, seberapa jumlah larutan atau isi padu jumlah larutan yang didapati, iaitu 75 cm padu, automatik kita dapat jisim M kita. M kita adalah 75 gram. 75 gram. C 4.2. Kemudian perubahan suhu tolaklah 45 tolak dengan 30. So berapa dapat jawapan? 75 darab dengan 4.2 didarabkan dengan 15. Dapat tak jawapan? Cuba kira. Dapat jawapan? Dapat. 4725 joule. 4725 joule. Okey, ini contoh mengira perubahan suhu. Okey. So sama juga dengan soalan seterusnya, contoh soalan seterusnya, 25 cm padu larutan kuprum 2 sulfat ditambah ke dalam 0.5 gram serbuk zinc. Suhu berubah daripada 30 darjah kepada 40 darjah. Kira perubahan haba yang berlaku. So di sini kita gunakan larutan kuprum 2 sulfat dan jisim serbuk zinc. So kita menganggap anggapan kita pepejal tidak mempunyai berkaitan dengan larutan. So kita hanya menggunakan isi padu larutan kuprum 2 sulfat saja. So bila kita dapat isi padu kuprum 2 sulfat 25 cm padu, secara automatik kita tahu dah jisim bagi kuprum 2 sulfat adalah 25 gram. So 25 darabkan dengan dia bagi C 4200 buat dia bagi dalam unit kilogram. Boleh tukar kepada 4.2 darabkan dengan 10, so akan dapat 1050 joule. 1050 joule. Okey. So perhitungan perubahan haba melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja. Ingat tu, isi padu larutan dan suhu sahaja. Pepejar tidak terlibat. Okey. Kalau diberi jisim, isi padu dan kemolaran, so kita kena hitung dulu bilangan mol. So bila kita kena hitung bilangan mol, automatik kita kena kaitkan dia dengan konsep mol lah. Jisim sama dengan bilangan mol sama dengan jisim bagi dengan jisim molar. Kalau isi padu MB per 1000 ataupun isi padu bagi dengan isi padu molar. Itu samalah konsep tempat. Okey, perubahan haba Q sama dengan N bilangan mol didarabkan dengan delta H. Delta H. Ini kalau melibatkan persamaan termokimia. Okey, ini tindak balas antara zinc dengan kuprum sulfat. Delta H dia adalah negatif 190 kilojoule per mol. Dia tanya berapakah perubahan haba jika 6.4 gram logam kuprum disesarkan. So kita balik semula pada maklumat tadi. So sebabkan dia bagi
isi padu 6.4 gram. So awak kena cari dulu bilangan mol bagi logam kupra. So 6.4 gram dibahagikan dengan 64 gram per mol, awak akan dapat 0.1. So bilangan mol 0.1 didarabkan dengan delta H, awak akan dapat 19 kilojoule. 19 kilojoule. Boleh situ? Ini matematik lah, ni matematik. Okey. Kalau dibagi awak dalam bentuk isi padu dan juga kemolaran, so cari dulu bilangan mol bagi kuprum sulfat. Bilangan mol bagi kuprum sulfat kita gunakan rumus MV per 1000. So M dia adalah 2, V dia 25 dibagikan dengan 1000, awak akan dapat 0.005. So bilangan mol didarabkan dengan delta H, jawapannya awak akan dapat 0.05 darabkan dengan 190, awak akan dapat 9.5 kilojoule. Cikgu malah nak conteng contenglah sendiri. Cikgu nak baca je. Okey, so dapat. So perubahan haba dia bilangan mol didarabkan dengan delta H. Okey, so ingat perubahan haba ni melibatkan isi padu larutan dan suhu sahaja, di mana persamaan termokimia antara gas hidrogen dengan gas klorin menghasilkan 2 mol gas hidrogen klorida, delta H-nya akan dapat negatif 184 kilojoule. Ini sama je tadi macam ulangan tadi Okey. Kemudian QMC untuk menghitung perubahan haba, kita gunakan rumus Q sama dengan MC theta, dan sekiranya diberi delta H, perubahan tenaga, so kita kena dapatkan bilangan mol sama ada menggunakan rumus jisim bagi jisim molar ataupun jisim dibahagikan dengan MV per 1000. Okey. Okey. So tindak balas eksotermik akan melibatkan haba pemendakan, haba pengesaran, haba pencerelan dan juga haba pembakaran. So nanti decide lah. Pastikan dua kumpulan pelajar lelaki dan dua kumpulan pelajar perempuan sedia untuk membentangkan tindak balas pemendakan, pengesaran, pencerelan dan pembakaran selepas saja cuti penggal pada minggu depan. So kelas kita habislah minggu ni kan, so, semalam dengan hari ni. So kalau boleh lengkapkan awak punya modul, pastikan modul awak dilengkapkan sehingga tajuk pada hari ni muka surat 132 surat 132. Sama juga dengan bab 1 dan bab 2, sekiranya masih belum lengkap, bolehlah PM cikgu secara personal. Dan sekiranya perlu ulang kaji tingkatan 4, ulang kaji latihan tingkatan 4. Cikgu tak tahu nak bagi macam mana pada awak modul tingkatan 4, sebabkan minggu depan dah start cuti penggal, cikgu tak boleh bergerak, tak boleh pergi sekolah, PKP kan. PKP tak tahu macam mana. So kalau cikgu bagi secara online je boleh ke? Kalau gunakan Google Classroom. Tapi takutlah awak tak boleh nak print kat rumah. Sebab kalau cikgu bagi secara online, awak tak boleh print kat rumah, nak buat macam mana? Cikgu pun tak kerti. Macam mana? Ya. Tapi sekiranya ada cadangan. Tak, kalau cikgu bagi secara online, mana awak nak print macam mana tu? Boleh print sendiri kat rumah. Tidak kedai cikgu. Kat kedai, boleh keluar kedai ke? Risaulah awak ni. Macam mana? Cikgu bagilah minggu ni. Bagi? Minggu ni. Minggu ni, kalau cikgu post boleh ke? Post siap korang? Ke macam mana? Kalau cikgu rajin. Kalau cikgu post ke satu alamat yang dekat dengan rumah kan tak boleh? Boleh tak? Sebab cikgu tak boleh bergerak ke sekolah ni, sekolah tak boleh masuk. Kalau cikgu print, kemudian cikgu post ke satu alamat ke, boleh tak? Ada cadangan tak? Nanti beritahu cikgu, ketua kelas ataupun penolong ataupun seorang salah seorang, nanti PM cikgu macam mana cara cikgu boleh bagi. Untuk latihan tingkatan 4, tingkatan 5 tak ada masalah, awak ada modul. Hanya tingkatan 4 ni cikgu risau. Sebab awak perlu buat ulang kaji dah start dah ni, kena buat ulang kaji. Okey, so kalau ada masalah, telefon cikgu akan sentiasa on sehingga pukul 12.30. So cukuplah setengah jam kita berzoom. Kalau ada masalah bab 1 ke,
bab 2 ke dan bab 3. Bab 3 ni sebenarnya dia tiada perubahan langsung berbanding dengan KBSM tahun lepas, tak ada masalah langsung. So sekiranya awak ada kakak ke jiran ke nak yang ambil kimia tahun lepas, boleh juga tanya dia orang. Kan? Sebab ni tindak eksotermik, endotermik ni tidak berubah langsung. Ada sekolah lain dia dah ajar, tajuk pertama dia ajar dulu eksotermik, endotermik ni. Tapi cikgu memandangkan cikgu nak ikut buku teks awak, so cikgu ajar ni ikutlah bab 1, bab 2, bab 3. Okey, boleh? Tak ada masalah. So jangan lupa kumpulan untuk pembentangan ada secara PowerPoint ataupun ikutlah. Dan kalau lepas cuti penggal pun kita masih kena jalankan PDPR, so maksudnya awak lakukan pembentangan secara PDPR lah. So yang penting bersedia saja. Nanti PM cikgu, siapa yang ada cadangan tak bagaimana cikgu nak bagi latihan datang 4. Tak tebal pun, dalam 10 surat je. 10 surat je seorang. Okey, so kita jumpa nanti. Terima kasih kepada semua. Cikgu akan cuba masukkan video ni dalam YouTube cikgu. Nanti cikgu maklumkan semula dalam grup lah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.